Ya, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung. Seperti yang dijanjikan, cikgu nak buat video tentang lengkung penyejukan naftalena. Okey, kelas yang sebelum, cikgu dah terangkan tentang lengkung pemanasan naftalena. Okey, so pada hari ini, cikgu nak sambung mengenai lengkung penyejukan naftalena. Okey, seperti yang kamu tahu, pada hari ini kita nak cerita pasal penyejukan. Okey, bermaksud suhu akan menurun. Okey, kelas yang lepas kita cerita pasal pemanasan naftalena. Bermaksud suhu meningkat, haba dibekalkan. So kali ini penyejukan, so haba dibebaskan. Okey, jadi naftalena, okey, daripada suhu yang kita stop hari itu, okey, selepas haba tidak dibekalkan, okey, kat sini selepas haba tidak dibekalkan, suhu itu akan menurun daripada E ke F. Okey, daripada E ke F. Pada masa ni, naftalena tu berada dalam keadaan cecair. Okey, dalam keadaan cecair, dia turun. So, bila disejukkan, dalam proses penyejukan, zarah-zarah dalam naftalena ni akan bebaskan haba. So, bila dia bebaskan haba, dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Sebab apa? Dia hilang tenaga kinetik. Selalunya bila haba kita tak bekalkan, bermaksud tenaga kinetik akan berkurang. Okey, so sistem ini juga membebaskan haba yang ada di dalamnya. Kemudian sampai ke F. Okey, sampai ke F, okey, mula berlaku pembekuan. Okey, pada masa ni, okey, dia wujud dalam keadaan cecair, okey, cecair tambah dengan pepejar. Okey. So, pada masa ini bermula daripada F, yang cecair tadi akan bermula menjadi pepejar. So, dia takkan terus jadi pepejar. Dia mesti ada campur. Okey, iaitu ada separuh cecair dan ada separuh pepejar. Ataupun mula-mula ni banyak cecair lah daripada pepejar. Tapi dia akan membeku. So, pembekuan berlaku. Okey, tiada penurunan suhu daripada F ke G. Sebab apa? Tenaga haba yang dibebaskan sistem ni bebaskan tenaga haba ke persekitaran dia diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah-zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejar. So, sistem ni bebaskan haba. Okay? So, suhu dia tak turun lagi. Sebab apa? Haba yang dibebaskan oleh sistem diimbangi oleh haba yang dibebaskan oleh zarah di dalam sistem. Semasa zarah-zarah tu menarik antara satu sama lain. Disebabkan itulah dia jadi konstan lagi. Okey? Sehingga sampai di G. Okey, apabila kesemua haba telah dibebaskan, okey, di G akan jadi mula suhu akan menurun. Okey. Sebab apa? Zarah-zarah sudah menarik antara satu sama lain. So, zarah-zarah sudah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejar. So, suhu dia akan terus menurun daripada G kepada H. Okey, G ke H ini adalah dalam keadaan pepejar. Okey, apabila disejukkan, zarah membebaskan haba lalu akan bergetar dengan lebih perlahan. So, kamu kena faham sebab kenapa dia konstan semasa penyejukan. Lain daripada konstan semasa pemanasan. Kalau kelas yang lepas, pemanasan kita cerita haba diserak. Haba diserak untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Tetapi untuk penyejukan, kalau dia konstan, sebab apa?
tenaga haba yang dibebaskan. Mesti ada dalam ayat. Tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas semasa zarah menarik antara satu sama lain. Kan zarah nak semakin dekat. So, semakin dekat dia akan tarik antara satu sama lain. Semasa dia menarik antara satu sama lain, zarah tu bebaskan haba. Barulah dia boleh menarik antara satu sama lain. So, apabila zarah tu membebaskan haba, okey, tenaga haba yang terbebas tu diimbangi oleh tenaga yang dibebaskan. Tenaga haba yang dibebaskan oleh sistem kepersekitaran. Okey, itu adalah pasal penunjukan naftalena. So, part yang paling penting adalah kamu kena ingat, okey, semasa turun ni dia dalam keadaan apa, semasa constant dalam keadaan apa, kenapa dia constant, dan semasa turun lagi ke bawah dia dalam keadaan apa. Okey, kena ceritalah dan kaitkan dengan tenaga kinetik. Okey, itu adalah lengkung penunjukan naftalena. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan model atom. Okey, perkembangan model atom, apa yang kamu akan belajar pada hari ini adalah pertama, menyatakan zarah subatom dalam pelbagai atom unsur. Yang kedua, membanding dan membezakan jisim relatif dan charge relatif proton, elektron dan neutron. Dan yang ketiga, membuat urutan model struktur atom berdasarkan model dahulu, iaitu atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan Chadwick. So, yang pertama, zarah subatom. So, atom ini terdiri daripada 3 zarah subatom, iaitu yang pertama, proton, yang kedua, neutron dan yang ketiga, elektron. Okey, kamu kena ingat, proton dan neutron berada di nukleus, di tengah-tengah. Ini semua ni, ini semua ni adalah atom. Okey, ni semua atom, termasuk yang kat tepi ni. Ini adalah atom. Sebelum ni kamu belajar atom, bentuk dia bulat macam ni, betul? Sebenarnya kalau kita zoomkan lagi, atom sebenarnya bentuk dia begini. Yang final sekali lah atomnya begini. So, atom ni ada 3 zarah subatom. Pertama, proton dan neutron. Proton dan neutron berada di tengah-tengah. Ini yang memberi jisim kepada sesuatu atom. Kemudian yang di pertala ni ataupun di shells ni adalah elektron. So, proton adalah bercas positif di nukleus ni. Neutron adalah bercas kosong dan elektron adalah bercas negatif. Simbol untuk proton adalah P, simbol untuk neutron adalah N dan simbol untuk elektron adalah E. Dan jisim atom relatif, proton selalunya satu, neutron satu dan elektron jisimnya boleh diabaikan sebab jisim dia sangat-sangat ringan lah. So, ini adalah 3 zarah subatom yang kamu perlu tahu. So, kamu kena tahu simbol, kamu kena tahu charge dan kamu kena tahu jisim dia. So, bila sebut proton, kamu mesti ingat adalah bercas positif. Kalau elektron adalah bercas negatif. Dan kalau neutron adalah charge relatif dia adalah kosong. Seterusnya kita akan belajar perkembangan model struktur atom. So dia ada sejarah dia struktur atom. Pertama adalah daripada John Dalton. John Dalton pada tahun berapa tu tolong tengok sendiri. So, John Dalton ni kata jirim terdiri daripada zarah yang dipanggil atom. Dialah yang memperkenalkan atom. So, dia cakap atom ini adalah sfera yang kecil dan tidak boleh dicipta, dimusnah atau dibahagikan lagi. So, atom ni tidak boleh dimusnahkan. So, unsur yang sama mempunyai atom yang sama.
Okey, ini adalah model yang paling awal model atom yang paling awal yang diperkenalkan oleh John Dalton. Okey, yang kedua J.J. Thomson. Okey, J.J. Thomson membuat inovasi daripada model atom yang awal. Okey, J.J. Thomson ni kata dia menemui zarah bercas negatif yang dipanggil elektron. So, siapa yang menemui, mungkin ingat keyword lah. So, J.J. Thomson keyword dia adalah dia jumpa elektron. Dia jumpa zarah bercas negatif iaitu elektron. Kalau John Dalton tadi, dia kata jirim terdiri daripada atom. J.J. Thomson pula menemui zarah bercas negatif yang dipanggil elektron. So, dia menemui elektron. So, dia cakap atom sebagai sfera. Okay, ni atom yang besar ni sebagai sfera yang bercas positif dan dia kata elektron berada di dalam sfera tersebut. Okay, seterusnya. Okay, ada inovasi lagi daripada Ernest Rutherford. Ernest Rutherford pula, kalau tadi tak ada lagi nukleus. Okay, so Ernest Rutherford dia buat nukleus. So, nukleus sebagai pusat atom. Okay, so dia kata zarah bercas positif, kita namakanlah dia sebagai proton. Letakkan dia di dalam nukleus. Dan Ernest Rutherford juga kata jisim atom bertumpu di nukleus. Kemudian dia kata elektron bergerak di luar nukleus. Okay, barulah jumpa nukleus. Ernest Rutherford dia temukan nukleus. Kalau tadi dia kata kat luar ni bercas positif. Bulatan ni bercas positif. Sekarang Ernest Rutherford jumpa nukleus. So, bila dia jumpa nukleus, dia kata yang positif tadi masukkan ke dalam nukleus dan elektron bergerak di luar nukleus. Okey, dan seterusnya Niels Bohr apa yang dia kata? Niels Bohr dia kata elektron di dalam atom bergerak di dalam petala di sekeliling nukleus. Okey, tadi ada elektron tapi tak ada petala. So, Niels Bohr dia jumpa petala pula. So, inilah model atom yang terkini lah daripada Niels Bohr. So, Niels Bohr dia kata ada petala dan dia kata ada nukleus yang mengandungi proton dan dia juga cakap ada elektron. So, ini adalah model atoms Bohr. Okay. Dan akhir sekali James Chadwick. Apa yang James Chadwick cakap? Tambah. Tadi tak ada neutron lagi. So, dia tambah neutron dalam nukleus bersama-sama proton. So, dia kata neutron menyumbang hampir separuh daripada jisim. Dia tak ada charge kosong tapi dia ada jisim. So, inilah yang kita ambil model atom sampailah sekarang. Model atomnya adalah beginilah buat setakat ni. So, model atom yang terbaru adalah nukleus ada proton dan neutron. Kemudian elektron bergerak di dalam petala. Okey, dan proton bercas positif, neutron bercas kosong, jisim tertumpu di nukleus dan elektron bercas negatif serta jisimnya boleh diabaikan. Okey, so itu saja pada hari ini yang kamu belajar. Okey, boleh mula buat latihan yang telah cikgu sertakan di dalam Google Classroom dan hantar kepada cikgu selepas dah siap. Okey, terima kasih. So, kita akan sambung kelas yang akan datang pada hari Rabu. Assalamualaikum dan bye-bye.